Barisan Nasional, ya. Dia dah cuba bermacam-macam, ya. Dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, sampai orang pernah letih, ya, dengan kes liwat pertama, sekarang ni kes liwat kedua, ya. Orang dengar kayak mana yang rajin lah, yang mana yang rajin nak ikuti pun naik pening, ya. Macam seperti mana yang diceritakan oleh saudara Haris tadi, oleh saudara Chin tadi, tentang isu DNA dia lah, inilah, itulah, naik pening, ya. Ya. Akhirnya walaupun semua menunjukkan bahawa sebenarnya tidak ada kes, terpaksa juga hakim kata ada kes. Saiful Buhari ni orang yang boleh, yang berwibawa, yang boleh dipercayai, kata-katanya, ya, semuanya betul, tak ada menipu. Lalu terpaksalah Datuk Seri Anwar Ibrahim membela diri, ya. Sedangkan kenyataan dia bercanggah berkali-kali, ya. Dan Karpal Singh pun dah dedahkan. Tapi dia dah tak ada cara lagi nak lawan balik. Bagi dia, cara nak dapatkan sokongan orang Melayu, dan nombor satu, kena buruk-burukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Lalu kes liwat, kes video seks, ya. Sampai pemuda UMNO ni dah jadi pengedar video seks. Nasib baiklah, ya, pemuda PAS, ya, kita jauhkan diri kita daripada kerja-kerja yang terkutuk macam ni. Orang buat semayang hajat, solat hajat di dalam stadium, pemuda UMNO kat luar duk edar CD video lucah, ya. Kita buat solat hajat dengan seorang ulama daripada Syria, ya, yang masyhur, yang kerajaan Malaysia sendiri beri anugerah, ya, ma'al hijrah kepadanya, Dr. Wahbah Az-Zuhairi, masyhur, terkenal. Nombor 2 kepada Yusuf Qaradawi, ya. Kita semayang bersama dengan dia supaya Allah tunjukkan kebenaran dan hancurkan golongan yang menyebarkan fitnah. Kita semayang, yang pemuda UMNO edar video seks. Dalam soal video ni, saya rasa orang yang paling layak untuk mengatakan sama ada itu adalah Anwar Ibrahim ataupun tidak ialah isterinya sendiri, Datuk Seri Wan Azizah. Dulu dia tak nak tengok video tu, pasal pada tarikh tu dia tahu, dia kata suami dia bukan di situ, suami dia di rumah. Lepas tu ada adegan lucah, dia tak nak tengok dia. Lalu orang sediakan satu bahagian, dia buat potongan, hanya adegan permulaan yang tak ada adegan lucah. Wan Azizah tengok, dia kata itu bukan suami saya, ya. Perut boroi, ya. Lepas tu badan, cara gerak, Wan Azizah tahulah kalau suami dia tu bukan. Dan kita kena ingat, Wan Azizah ni bukan calang-calang wanita. Dia ni doktor perubatan spesialis, ya. Bukan orang yang tak ada pendidikan, takut kalau diceraikan oleh suami, nak cari makan kat mana lah, apalah, lalu suami teruk macam mana pun kena sokong juga suami dia. Wan Azizah ni orang yang bermaruah, berpegang kepada ajaran agama, ada harga diri, mampu berdikari, anak pun semua dah besar-besar. Apa dia nak takut kalau suami dia perangai tak senonoh? Kenapa dia nak hinakan diri dia sendiri, nak hidup bersama dengan lelaki yang seperti itu? Dia cakap ini bukan suami aku. Ada pula wanita UMNO yang anggap dia lebih kenal Datuk Seri Anwar daripada Wan Azizah. Tak sedar diri, ya. Termasuklah si Umi Hafildah yang jadi sebagai sekarang ni bintang baru bagi UMNO, ya. Kalau tuan-tuan fikirlah, kalau dengan UMNO Barisan Nasional ni, orang yang jadi sebagai dia punya juara adalah orang macam Umi Hafildah, orang macam Saiful Buhari, ya. Teruklah parti ni, teruk, ya. Dah tak ada orang dah nak sokong, dah tak ada jagoh dia dah. Melainkan Umi Hafildah dengan Saiful Buhari ni, takkanlah kita nak ikut. Lalu UMNO Barisan Nasional, dia nak tangani suasana sekarang ni, dia tak tahu macam mana. Lalu inilah
bahan-bahan yang dia heboh-hebohkan. Orang yang kampung orang Melayu kita minta maaf lah ya, UMNO ni parti yang kata nak perjuangkan orang Melayu, sepatutnya dia didik orang Melayu supaya orang Melayu ni jadi lagi bijak. Ni dia bodohkan orang Melayu ya, dengan segala maklumat-maklumat yang tak boleh digunakan. Alah, isu sumpah. Kalau orang jahat minta dia sumpah berkali-kali pun bagi dia, tiap-tiap kali dia buat sumpah bagi dia sanggup. Tak ada masalah. Bukan dia percaya pun. Dan kalau ikut syariat Islam, bukan cara itu. Sumpah ni tak diguna pakai. Kalau nak tuduh orang berzina, bawa 4 saksi. Kalau tak ada 4 saksi, kamu tuduh, kamu kena qazaf. Sebab 80 kali diisytihar sebagai fasik. Persaksian tidak akan diterima abadan, buat selama-lamanya, kecuali bertaubat. Taubat yang sungguh-sungguh, bukan taubat main-main. Yang dalam sumpah ni ada satu je yang di dalam Al-Quran, yang tentang isu zina ni, sumpah li'an. Peristiwa, saya cerita sikit lah. Peristiwa pada zaman Nabi, seorang sahabat dia jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, saya balik rumah, saya jumpa isteri saya tengah berzina dengan lelaki si Fulan bin Fulan." Maka Rasulullah kata pada dia, bawa 4 saksi ataupun kamu ni akan kena hukum had. Yang itu kena tuduh qazaf, kena sebat. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya suami dia, saya balik rumah, tak ada saksi lain. Saya nampak dengan mata saya sendiri, dia ni tengah berzina dengan lelaki si Fulan bin Fulan." Rasulullah kata, bawa 4 saksi ataupun kena qazaf. Dia kata, "Wahai Rasulullah, saya harap Allah akan lepaskan saya daripada hukuman qazaf ini, kerana hakikatnya memang saya nampak isteri saya berzina." Lalu akhirnya diwahyukan kepada Rasulullah ayat di dalam surah An-Nur, surah yang sama berhubung dengan 4 orang saksi itu, iaitu dalam kes yang seperti ini, suami kena bersumpah 4 kali bahawa dia bercakap benar, isteri dia berzina, dan pada kali yang kelima dia sumpah laknat atas diri dia. Lepas itu isteri pula angkat sumpah 4 kali mengatakan dia pun bercakap benar dan dia tidak berzina, dan pada kali yang kelima dia sumpah sekiranya dia berbohong maka Allah akan murka, ghadab atas dirinya. Lepas itu sumpah bukan dekat masjid, sumpah depan hakim. Hakim akan isytiharkan fasah. Ya, ni cara Islam. Kenapa? Kerana suami dengan isteri. Kalau kita dengan orang lain, kita nampak tak ada saksi, kita dianggap lantaklah dia. Tak cukup saksi, kita nak beritahu pada orang pun tak boleh. Kan kita kena qazaf, lalu lantaklah dia. Biar Allah yang selesaikan kes dia. Kita serah pada Allah. Pasal tak cukup saksi. Tapi kalau dengan isteri, suami isteri, takkanlah kita nak buat tak tahu. Betul tak? Lalu itulah sebabnya ada Allah wahyukan di dalam surah An-Nur. Tuan-tuan baca daripada ayat nombor 1 sampai, kalau tak silap saya, ayat ke-10, menceritakan tentang kes zina, tentang kes li'an, ya, tentang peristiwa yang melibatkan Sayyidatina Aisyah. Ada juga kisahnya di dalam surah An-Nur juga, ya. Ini yang masalah UMNO ni. Inilah yang sebabnya dia takut orang Islam, orang Melayu jadi celik agama. Lepas tu dia nak tipu, tak boleh. Sekarang ni ramai yang kena tipu. Dengan Datuk SK angkat sumpah di masjid, lalu orang semua dah, oh ni betul lah dia. Pasal tak tahu agama, apa yang orang ajar, ya? Dan kita naik sedih lah tengok cara dia buat. Lepas tu polis pula datang jaga dia, siap bagi baju kalis peluru untuk dia pakai, ya? Lepas tu datang, masuk masjid, hebat, semayang sunat tahiyat masjid. Waktu 4 subuh, lepas habis selesai angkat dia sumpah, orang tengah azan asar dia keluar. Semayang tahiyat masjid, hebat, tapi bila tak asar keluar. Tak semayang asar. Apa ni orang? Inilah masalah dia. Lalu Anwar dia dah pening sekarang ni. Apa lagi isu? Kes Anwar dah macam-macam dah dituduh, orang dah tak percaya. Ramai yang dah tak percaya. Alhamdulillah, rakyat
tak semudah itu ditipukan. Sekarang ni dia dah terdesak. Apa yang dia nak buat? Parti PKR, dia nak tarik pendaftarannya, nak haramkan parti PKR. Inilah dia, ya, Puan UMNO ni dah tak boleh lawan dengan cara gentleman. Fitnah pun tak makan. Orang semua tahu UMNO ni penipu, tak percaya dia punya tuduhan-tuduhan. Sekarang ni dia nak disqualify parti Keadilan Rakyat. Kenapa? Kerana dia nampak Anwar dengan PKR ni menjadi sebagai komponen yang penting yang menyatu padukan Pakatan Rakyat, ya? PAS dengan DAP, adanya Anwar, adanya PKR, kita telah dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang begitu mantap. Lalu dia punya target, dia kata kalau kita nak pecahkan Pakatan Rakyat, kita cuba pecahkan PKR ni. Kalau PKR ni tak ada, mungkin PAS dengan DAP tak boleh kerjasama. Itu mungkin, ya. Bagi saya rasa sekarang ini, walau macam mana pun, kita akan bekerjasama kerana kita akan mementingkan usaha untuk menyelamatkan negara kita daripada terus dihancurkan oleh UMNO Barisan Nasional, ya. Ini strategi yang pertama. Strategi yang kedua apa? Serang DAP. Takutkan orang Melayu. Oh, DAP, ya, dia akan memerintah negara Malaysia melalui Pakatan Rakyat ni, ya. Dia akan jadikan negara Malaysia ni negara Kristian, ya. Ni sebelum dia masuk isu negara Kristian ni, tuan-tuan, saya ambil rujuk balik. Lepas menang di Sarawak, DAP menang 12 kerusi parlimen, ya. Kerusi DUN. Apa yang dikatakan oleh UMNO? Dia kata, oh, Cina dah bersatu dia. Lebih lagi yang si katak tu lah, ya. Cina dah bersatu, orang Melayu pun mesti bersatu dia. Allah, dekat Sarawak ni, tuan-tuan, DAP dia bukan lawan dengan UMNO, dia lawan dengan SUPP. Cina lawan Cina. Masyarakat Cina sokong Cina DAP, tolak Cina SUPP. Kerana apa? Kerana Cina DAP ni bersih, Cina SUPP ni rasuah, ya. Lalu Cina bersatu bukan untuk nak tolak Melayu, dia bersatu, dia nak pilih di antara Cina, dia nak Cina yang baik. Lalu dia tolak Cina SUPP. Mana nak nafikan bahawa rasuah berlaku bermaharaja lela di Sarawak, tuan-tuan? Taib Mahmud ni dia ada seorang anak dia namanya Abu Bakir, ya. Abu Bakir bin Taib Mahmud yang berkahwin dengan Syahnaz binti Abdul Majid, kakak kepada Sheila Majid. 3 bulan lepas, keluar dalam surat khabar, Syahnaz dia tuntut cerai daripada Abu Bakir bin Taib Mahmud. Bila dia tuntut cerai, pampasan yang dia tuntut 400 juta. Bukan 400,000. 400,000 kalau yang kita kat Malaysia ni, kat Semenanjung ni, kalau cerai dapat 400,000 dah bertuah lah. 400 juta dia tuntut. 300 juta dia kata harta sepencarian. Dia kahwin 19 tahun dengan Abu Bakir. Dia dengan Abu Bakir, keluarga dia kumpul harta 600 juta. 50% kata dia saya punya. 300 juta. 100 juta lagi dikatakan untuk nak menyara hidup dirinya dan anak-anaknya dengan keadaan dan standard kehidupan yang dia dah biasa. 400 juta. Dia cakap dalam mahkamah, suami saya ni kaya raya, harta dia berbilion-bilion. Tanah atas nama suami saya saja dia kata 5,000 hektar. Itu baru anak, belum lagi bapak. Bapak dia kahwin dengan bini muda, ya, saya difahamkan, bagi kalung. Nilai kalung ada yang kata lebih, yang saya baca 17 juta ringgit kalung dia tu. Orang Sarawak kata
1/3 Sarawak milik Taib Mahmud. Dengan kroni-kroni dia, termasuklah SUPP, maka akhirnya masyarakat Cina di Sarawak tolak Cina yang rasuah. Ni yang Sarawak ni, Taib Mahmud dia tak benarkan UMNO masuk Sarawak. UMNO tak ada di Sarawak. Kenapa? Kerana dalam satu negeri mana boleh ada dua kepala penyamun? Tak boleh. Cukup dengan satu. Kalau ada dua kepala penyamun, hancur. Lalu dia haramkan UMNO supaya dia akan bermain harajan lelah. Tu yang sebab Najib pun dah tak boleh buat apa. Kalau ikut ada UMNO, kalau Taib Mahmud duduk dalam UMNO, duduk di Sarawak, kena ikut arahan Presiden UMNO. Taib Mahmud dah pandai lah, dia dah awal-awal dia dah tahu dia ni pun penyamun, aku pun penyamun, tak boleh duduk bawah dia, aku buat sendiri. Ya? Ni yang masalah Najib, dia tak tahu apa nak buat kat Sarawak ni. Ya? Akhirnya apa? Dalam ceramah dia sebelum pilihan raya tu dia kata apa? Percayalah. Ya? Lepas pilihan raya ni Taib Mahmud akan berundur, kita akan cari ketua menteri yang baru. Dia cakap dalam ceramah, Taib Mahmud duduk belakang, diam je. 2 hari selepas tu Taib Mahmud ceramah, Najib duduk belakang, dia kata saya akan berundur selepas beberapa tahun. Sama-sama kepala penyamun. Aku tak takut dengan kamu lagi. Ya? Lalu inilah yang suasana di Sarawak. Orang Cina betul dah bersatu, tapi dia bukan bersatu untuk menolak orang Melayu. Dia bersatu menolak Cina yang rasuah. Saya berada di Sarawak. Spanduk-spanduk yang dikeluarkan oleh DAP, apa yang dia kata? 1 undi untuk SUPP sama dengan 1 undi untuk rasuah. Lalu inilah yang kita sebagai orang Islam ni, kita kena faham. Ya? Masyarakat Cina, dia punya tahap politik dia dah naik ke tahap dunia pertama. Dia tak fikir perkauman ke, dia tak fikir isu-isu yang takut inilah, takut itulah. Apa yang dia fikir? Dia fikir dia nakkan kerajaan yang bersih, yang bebas rasuah, yang jaga rakyat. Ni yang dia nak. Ya? Tapi politik orang Melayu dibelenggu oleh UMNO. UMNO membelenggu pemikiran orang Melayu. Politik orang Melayu masih lagi politik dunia ketiga. Apa dia? Politik apa? Politik perkauman. Tak apa, kita sokong Melayu. Walaupun Melayu tu rasuah, walaupun Melayu tu menyeleng, kita sokong. Kenapa? Kerana dia Melayu. Macamlah tak ada Melayu yang baik. Ya? Sekarang ni, bila kita bertanding, Melayu lawan Melayu, PAS lawan UMNO, calon Melayu PKR lawan UMNO, kita diminta untuk memilih. Macam orang Cina juga, Cina DAP lawan Cina DMCA, Cina DAP lawan Cina Gerakan. Masyarakat Cina pilih Cina yang bersih. Masyarakat Melayu ditakut-takutkan oleh UMNO Barisan Nasional. Melayu yang kotor, haprak macam mana sekalipun datang dengan lambang gacing, Melayu kena sokong. Kenapa? Kalau tidak, DAP yang memerintah. Mana DAP boleh perintah? Kita ada 222 kursi parlimen. Paling banyak DAP bertanding 60 kursi parlimen. Orang UMNO ni memang dia tak pandai kira-kira. Dia belajar matematik dengan sains dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia tak faham, lalu akhirnya matematik dia pun tak betul. Bagi dia 60 ni separuh, lebih daripada separuh daripada 222. 2/3 daripada 222 berapa? 60. Bijaklah awak. Jamin fail. Orang PAS bijak sikit, orang PKR bijak sikit. Kita boleh kira 60 tu tak cukup untuk nak memerintah. 2/3 jauh sekali. Kalau nak 2/3, kita perlukan 142.
Maknanya 60 daripada DAP, kalau DAP menang semua, 82 daripada PKR dan daripada PAS. Mana mungkin? Tapi UMNO ni bodohkan Melayu, takut-takutkan Melayu. Tu cara dia. Bukan dia nak jadikan Melayu pandai. Kalau Melayu pandai, dah lama dah UMNO tu kita campak laut. Betul tak betul? Tapi dia pembodohkan orang Melayu, ditakut-takutkan orang Melayu. Mula-mula dia hantam DAP ni racist, dia kata. Perkauman, dia kata. Cina bersatu, Melayu pun kena bersatu. Dia bantai-bantai DAP. Tiba-tiba 2 minggu kemudian dia jemput DAP masuk PN. Dia bantai DAP, perkauman lah, racist lah apa. Tiba-tiba 2 minggu kemudian dia ajak DAP masuk PN. Betul tak? DAP tolak. Lepas dah tolak, seminggu kemudian timbul lah kata, oh now sekarang ni DAP nak jadikan negara Malaysia ni negara Kristian, dia kata. Ular. Bila Karpal Singh jadi Kristian? Ni lah ya. Kalau kita fikir pun kita naik macam mana tapi dia oleh kerana utusan Malaysia, oleh kerana TV3 tiap-tiap hari siang malam cakap dengan orang Melayu macam ni. Sebenarnya UMNO nak apa? UMNO ni dia nak supaya kekal berkuasa. Itu saja. Dan dalam usaha dia untuk nak kekal berkuasa, dia sanggup kata apa sekalipun walaupun dia sendiri tahu ianya tak betul. Mana mungkin DAP nak jadikan negara Malaysia ni negara Kristian? Ramai daripada anggota DAP bukan Kristian. Dia bukan macam PAS. PAS awal-awal lagi dalam perlembagaan dia kata dasar kita dasar ialah Islam. Tapi DAP dia Democratic Action Party. Dia semua kaum, semua agama ada dalam DAP. Karpal Singh bukan Kristian. Jeff Uy, yang dikatakan Jeff Uy itu memanglah nama dia Jeff, tapi dia ni bukan Kristian, dia orang Buddha. Tapi UMNO ni itulah nak bodohkan orang Melayu. Lepas tu tak cukup dengan Kristian, dia nampak dah tak makan, tiba-tiba DAP ni komunis pula dah. Sekejap racist, sekejap Kristian ekstremis, sekejap komunis. Mana satu nak pakai? Dia dah berceram dah cakap. Ya? Semua dah tak betul lah tuan-tuan ya? Semua dah tak betul ya? Apa yang kita nak sekarang ni, PAS bersama dengan orang-orang Melayu dalam PKR, kita ni bukan kita nak pecah belahkan Melayu. Yang ni kita kena faham. Memang kita nak orang Melayu bersatu. Kita nak orang Melayu bersatu macam orang Cina bersatu. Yang itu apa? Bersatu menolak pemimpin yang bobrok, yang rasuah, yang jahat, yang menipu, yang fitnah. Bagi PAS, kita nak orang Melayu bersatu atas dasar Islam, atas dasar politik Islam, politik yang bersih, yang ambil kira soal pahala dan dosa di dalam semua aspek pemerintahannya, yang memerintah dengan perasaan takwa, takut akan kemurkaan Allah. Jangan anggap macam UMNO ya. Minta maaf lah, saya ni keras sikit dengan orang UMNO ni. Orang UMNO marah betul dengan saya. Dia kata macam mana lah Khalid Samad ni, abang dia orang UMNO, keluarga dia UMNO, tapi keras macam dengan UMNO. Pasal bagi saya nampak UMNO dia rosakkan orang Melayu ya? Dia cakap lain, dia buat lain. Dia tunjuk diri dia macam juara untuk orang Melayu, tapi dia rosakkan orang Melayu. Dia cakap pun dia tak faham apa dia cakap. Macam perang salib tu lah. Ya? UMNO ni dia beritahu pada orang Melayu lah, apalah salahnya rasuah, asalkan yang dapat rasuah tu Melayu. Lepas tu dia beritahu pula, tak apa makan rasuah, kamu dapat 1 juta ya, dapat 1 juta, 10% bagilah pada Allah, berilah sumbangan kepada masjid. 10% bagi Tuhan. 100,000. Dah biasa dah rasuah manusia, dia ingat Tuhan pun dia boleh rasuah. Ambil rasuah 1 juta, 100,000 bagi masjid, selesai rasuah awak.
Tak semudah itu. Yang 1 juta tu hak rakyat, tahu tak? Yang dengan 1 juta tu boleh membela orang miskin berapa ramai. Kamu rampas hak mereka. Kamu ingat senang-senang ya? Tiap-tiap tahun pergi umrah selesai. Inilah sikap yang diajar pada orang Melayu kita. Sampai kita ni boleh terima amalan tu sebagai satu perkara yang biasa. Siapa saja memerintah begitulah, dia kata. Ini anuh lah ni. Sedangkan kita sebagai orang Islam ni, kita contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, mereka semua telah menjadi sebagai pemerintah, ketua negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia inginkan, dia boleh mati dalam keadaan, dia boleh hidup dalam keadaan kaya raya. Tapi kita tahu bagaimana bila wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada harta untuk dia nak wariskan pada anak-anak dia. Sampai begitu, takut. Dia Rasulullah, dalam keadaan baginda Rasulullah pun dia takut. Yang dia menyalahguna kedudukan dia, kuasa dia, makan benda yang haram bagi pada anak keturunan dia dan sebagainya. Tu contoh yang patut kita ikut. Inilah yang apa yang PAS nak buat. Bersama dengan Pakatan Rakyat. Orang UMNO kata apalah PAS ni, ya. Tadi dia dah hentam PKR, lepas tu dia dah hentam DAP. Ni PAS ni dia hentam juga. PAS ni dia kata gilakan kuasa sampai sanggup menggadaikan prinsip duduk sekongkol dengan DAP kerana nak memerintah. Saya nak cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, kalau PAS ni gila kuasa, kita tak sekongkol dengan DAP, kita sekongkol dengan UMNO lah. UMNO tengah berkuasa sekarang ni, betul tak? Kalau kita ni gila kuasa, apa kita nak sekongkol dengan PKR, dengan DAP? Bukan dia orang yang memerintah negara. Kita sekongkol dengan UMNO lah. Negeri Selangor itu BN menang 28. BN menang 20. PKR dengan DAP menang 28. PAS menang 8. Kalau 8 daripada PAS tu duduk dengan UMNO, pergi jumpa Sultan, cepat-cepat Sultan akan isytiharkan menteri besar ni daripada PAS. Terus angkat sumpah, PAS boleh memerintah negeri Selangor, jadi menteri besar lagi. Sekongkol dengan UMNO di Terengganu, PAS boleh jadi menteri besar di Terengganu. Sekongkol dengan UMNO di Kedah, PAS boleh jadi menteri besar di Kedah. Sekongkol dengan UMNO di Perak, PAS boleh jadi menteri besar di Perak. Di peringkat pusat pun kita dah boleh jadi menteri kalau kita gilakan kuasa. UMNO ni pun dia cakap kan, dia fikir sangat. Kalau gila kuasa, kita takkan sekongkol. Istilah UMNO lah kan, kita takkan sekongkol PKR dengan DAP, kita akan sekongkol dengan UMNO Barisan Nasional, barulah dapat kuasa. Ni kita tak nak dengan UMNO dengan Barisan Nasional. Kenapa? Kerana dia orang ni jahat. Mana tak jahat? Fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, edar CD lucah, rasuah. Lalu bila orang tanya saya, kenapa ni PAS tak boleh kerjasama dengan UMNO ni, saya selalu sebut perumpamaan yang sama. Saya minta maaf lah kalau tuan-tuan pernah dengar, tapi saya ulangi, ya. Ada orang Melayu ajak kita pergi naik kelab minum bir. Ada orang bukan Melayu, bukan Islam, ajak kita pergi kedai mamak minum teh tarik. Kita pergi dengan orang yang bukan Melayu, yang bukan Islam ni ke kedai mamak nak minum teh tarik. Tiba-tiba yang Melayu yang ajak kita pergi naik kelab ni, dia melenting-lenting, melompat je. Oi Melayu, oi Melayu, tak sedar diri ke? Awak Melayu, aku Melayu, awak Islam, aku Islam, kata. Lepas awak datang dengan aku lah, kenapa awak pergi dengan orang bukan Melayu, bukan Islam ni? Lalu kita jawab lah, kamu ni nak pergi naik kelab minum bir. Dia kata tak apa, kita pergi naik kelab, aku minum bir, kamu minum Coca-Cola. Sabar, dia kata. Mana boleh? Ya? Dia persoalan yang terpenting, tuan-tuan, bukan pergi dengan siapa. Persoalannya nak buat apa.
Kalau pergi dengan ulama besar sekalipun, tapi ulama usuk yang pergi buat jahat di night club, walaupun ulama, tapi ulama jahat, itu lagi teruk daripada kita pergi minum teh tarik dengan orang bukan Islam. Betul tak betul? Begitu juga dalam soal pemerintahan. Walaupun UMNO ni Melayu, walaupun mereka orang Islam, tapi dia ajak kita memerintah dengan cara mereka. Cara apa? Politik perkauman adu domba, politik rasuah, politik fitnah, politik lucah. Kesian pemuda PAS kan, masuk kerjasama dengan UMNO ni, pemuda PAS pula kena edar CD lucah. Sanggup ke? Mana nak sanggup lah. Yang Pakatan Rakyat dia ajak kita benda baik. Apa dia? Tubuhkan kerajaan yang bebas rasuah, yang berkebajikan, yang membela rakyat, yang adil, yang telus. Lalu kita bersama dengan Pakatan Rakyat. Tapi UMNO ni duk sibuk lagi, ajak mari sama. Dia nak berikan gambaran seolah-olah PAS ni nak pecah belahkan orang Melayu. Itulah sebabnya Datuk Seri Presiden Tok Guru Abdul Aziz Nikmat dia tegaskan, kita nak Melayu Islam bersatu, tapi atas dasar Islam, atas dasar keadilan, atas dasar kebenaran, atas dasar kebaikan. Bukan bersatu sekadar nak bersatu je, tapi buat jahat. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebelum yang lepas saya dah settle isu ni semua, saya nak cerita tentang keadaan ekonomi negara. Ya, ini penting. Ada dua benda saya nak cerita lagi. Satu, keadaan ekonomi negara. Satu lagi tentang pilihan raya. Ya. Ekonomi negara ni cukup tenang, seperti mana saudara Chin sebut, seperti mana saudara Haris sebut. Ya, hari itu ujung tahun 2010, tahun lepas, bulan 12, kita dah luluskan satu bajet untuk tahun ini. Ya. Dalam bajet ini, pendapatan kita 180 bilion. Pendapatan negara Malaysia 180 bilion. Maknanya 180 ribu juta. Ya. Pendapatan banyak. Daripada minyak lah, cukai lah, apa, 180 ribu juta pendapatan negara Malaysia. Perbelanjaan kita 220 bilion. Maknanya kita belanja lebih daripada apa yang kita dapat. Macam orang yang gaji 2,000 sebulan, tapi tiap-tiap bulan belanja 2,600. Pendapatan 2,000, tapi belanja 2,600, 30% lebih. Ya. Akhirnya pasti lengkok. Negara Malaysia ni yang dikatakan bajet yang defisit. Ya. Istilah bajet defisit maknanya belanja lebih daripada pendapatan. Kalau bajet seimbang, maknanya belanja dengan pendapatan sama, tak payah pinjam. Kalau bajet yang surplus, maknanya bajet lebihan, belanja tu kurang daripada pendapatan lebih, maknanya ada lebih. Ya, ni kita ajar bajet lah sikit. Taklah susah sangat lah. Ya, tapi bila baca dalam surat khabar pening. Apa ni bajet defisit ni? Bajet defisit maknanya belanja lebih daripada pendapatan. Negara Malaysia 13 tahun berturut-turut, 13 tahun berturut-turut bajet defisit. Bajet yang tidak defisit, yang seimbang, yang terakhir negara kita ni
adalah pada tahun 1998 bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi sebagai Menteri Kewangan. Semenjak dia dijatuhkan, Menteri Kewangan yang lain naik, semua belanja besar, lebih daripada pendapatan pertama. Kerana apa? Duit kita kaya, minyak banyak. Sekarang minyak dah tinggal sikit, dah pakai, dah keluar. Tapi dah 13 tahun kita punya bajet defisit. Seperti mana yang disebutkan tadi, hutang negara dah pada 2010, ujung 2010, hutang negara dah 400,000 juta. Hutang negara. Hutang naik, tiap-tiap tahun hutang naik. Kita punya duit yang kita servis hutang tu pun makin meningkat. Tahun lepas 2010 kita bayar 18,000 juta tiap-tiap tahun nak servis hutang. Belanja dah kasar. Bila ujung tahun lepas, bila kita berdebat dalam parlimen, semua wakil rakyat, Pakatan Rakyat bantah banyak pembayaran. Tolak perbelanjaan apa? 65 juta renovation Seri Perdana. Ubah suai renovation Seri Perdana, rumah Rosmah dengan Najib di Putrajaya. Seri Perdana itu renovation dia 65 juta. Dulu bila dibina 100 juta, masuk Pak Lak renovate 12 juta, masuk Najib renovate 65 juta. Tu kita bantah, tapi dia buat tak tahu. Bayar APCO, penasihat UMNO Barisan Nasional. Penasihat apa? Nak naikkan imej dia supaya orang Melayu kagum. Oh, hebatnya UMNO Barisan Nasional. 70 juta. Tahun lepas 77, tahun ni 70 juta. Tu dah 135 juta. Lepas tu yang Rosmah 111 juta. Dah dekat suku 250 juta, dah suku bilion. Habis membazir. Banyak lagi. Dan seperti mana yang disebutkan, subsidi kroni dan sebagainya, semua kita bantah. Tapi dia buat tak tahu. Dia ramai. Undi kita kalah. Lepas itu, bulan 3 saya masuk ke parlimen sekali lagi. Adalah ucapan titah yang di Pertuan Agong. Kita bahas titah yang di Pertuan Agong. Lepas bila dah selesai, tiba-tiba kita datang dengan ada kertas atas meja kita. Apa dia? Minta bajet tambahan. Baru bulan 12 kita lulus, masuk bulan 3, bajet tambahan lagi 13 bilion lagi. Maknanya untuk 2011 kita dah pinjam 53 bilion. Hutang negara melambung. Ujung tahun ini akan hampir 460 ataupun 470 juta. Bilion, maaf. 470 bilion. Tadi yang bajet tambahan 13 bilion. Lalu dah pinjam 40 campur 13 jadi 53 bilion pinjaman untuk 2011. Siapa yang akan bayar hutang ni, tuan-tuan? Tiap-tiap tahun defisit. Ya? Saya umur dah 54. Anak ada 4, cucu ada 6. Saya tak nak mewariskan kepada anak dan cucu saya ni sebuah negara yang menghampiri bankrupt ataupun sebuah negara yang hutangnya melambung. Minyak dah akan habis, tuan-tuan. Minyak bukan buat selama-lamanya. Ya? Tapi kerajaan UMNO Barisan Nasional ni dia duk belanja. Beli kapal petrol boat. 1 biji 1 bilion. 1,000 juta 1 biji.
Nak beli 6 biji. Kita perang dengan siapa? Sedangkan Korea Selatan yang tengah berperang ataupun dalam keadaan berperang dengan Korea Utara sekalipun, petrol boat yang dia beli 250 juta saja. Kita beli 1000 juta punya petrol boat. Kenapa? Otak UMNO senang. Lagi banyak aku belanja, lagi banyak aku dapat. Itu je. Lagi banyak aku belanja, lagi banyak aku dapat. Bila negara ni bankrupt, tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik. Bila negara ni bankrupt, dia orang ni dah kaya raya. Dia tak kisah Najib ke, Hishamuddin ke, Ali Rastam ke, semua dah kaya raya. Negara bankrupt, dia kaya raya, apa dia kisah? Tu yang dia belanja, main belanja gila macam tu, tak apa. Itulah sebabnya kita perlu berusaha nak selamatkan negara kita. Kalau orang Cina boleh pilih Cina yang baik, yang bebas rasuah, orang Melayu mesti pilih Melayu yang baik, yang bebas rasuah. Kalau orang Melayu buat macam tu, orang Cina buat macam tu, orang India buat macam tu, negara kita ni akan selamat. Dan UMNO akan terkubur. Pasal dia dah tak ada duit dah nak hidup. Dia tak ada duit, dia tak boleh hidup. Ya. Tapi ini yang kita kena fikirkan. Jangan takut. Ditakut-takutkan dengan isu orang Malaysia ni akan jadi negara Kristian lah, Cina akan berkuasa lah dan sebagainya. Ini semua tu istilah canggih tu, Fata Morgana. Ini macam cerita Pontianak lah, cerita orang minyak lah, yang sekarang ni dia duduk hidang pada orang Melayu kita ni. Semua jadi penakut. Takut dengan cerita hantu yang manjang. Biar kita bebaskan diri kita daripada keadaan ini. Ya? Kita lihat apa yang berlaku. Kita tak nak, saya rasa yakin tak ada orang di sini yang nak akhirnya negara kita hutang hebat, banyak, anak-anak dan cucu kita yang kena tanggung. Siapa yang nak? Ya? Lalu kita kena usaha. Benda ni dah bukan cakap-cakap kosong, memang sah ni. Ya? UMNO, Barisan Nasional adalah rasuah. Yang terakhir, pilihan raya. Bagi saya lah, saya merasakan yakin bahawa pilihan raya ni akan diadakan pada bulan Julai tahun ini, bulan 7. Ya. Kerana apa? Nombor 1, UMNO Barisan Nasional dia tengok undi orang bukan Melayu, khususnya undi Cina, buat macam mana sekalipun takkan balik pada UMNO Barisan Nasional. Tak ada sebab dia nak tunggu. Nombor 2, dia dah habis guna peluru dia. Burukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, takutkan orang Melayu dengan isu DAP, hentam pas, dah tak ada peluru lagi, dah tak ada bahan lagi dah. Sokongan orang Melayu untuk UMNO Barisan Nasional paling tinggi sekarang. Lagi lama dia tunggu, lagi hanyut. Mungkin merosot kerana kita ni akan turun beri penerangan. Lalu undi Melayu pun akan turun. Sekarang ni tinggi. Lalu kalau dia tunggu, lagi teruk. Keadaan ekonomi pun semakin teruk. Tadi dia sebut harga minyak akan dinaikkan, harga gula akan naik lagi, naik harga minyak, semua benda naik. Dia nak tarik lagi subsidi. Ya. Harga elektrisiti akan naik, harga telefon akan naik, harga air semua akan naik. Ya. Gaji je tak naik. Ya. Dia tak akan tunggu. Lagi dia tunggu, lagi teruk keadaan ekonomi. Lepas tu kita tengok dia punya decoy dia punya tipu helah dia. Bagi saya, Najib kata kita akan umumkan bajet awal tahun ni.
bulan 10 kita akan bentangkan bajet. Baik sangat pula nak beritahu kita buat apa? Nak beritahu buat apa? Dia nak beritahu kita, dia nak bentang bajet tu bulan 10 supaya kita ni akan merasa yakin pilihan raya lepas dia bentang bajet. Selama ni dia nak bentang bajet, bila-bila dia nak bentang, dia bentang lah, tak pernah dia cakap in advance, beri notis, ini bulan 5 saya akan bentang bajet, bulan 10 nak beritahu apa? Supaya kita leka. Lepas tu baru ni dia umumkan dia akan ada simulasi pilihan raya oleh UMNO Barisan Nasional pada bulan 6, bulan 7 dia. Maknanya apa? Maknanya kita akan lihat dia punya jentera parti semua bergerak. Dia punya pacar siap, dia punya perahu undi siap, dia dah buat latihan, dia dah buat pegawai-pegawai kerajaan pun semua dah siap. Tiba-tiba kita kata oh tak apa, simulasi je. Tiba-tiba tengok betul. Parlimen bersidang 13 Jun sampai 29 Jun. Andaian saya, andaian 29 Jun habis je sesi parlimen, dia akan bubarkan parlimen. 9 hari bulan Julai penamaan calon, 23 hari bulan Julai pilihan raya. Dia sebut satu lagi decoy, apa dia? Oh, saya punya favourite nombor 11. Lalu orang kata bulan 11 lah pilihan raya. Baiknya dia nak beritahu kita. Ni semua decoy, ni semua tipu helak bagi saya. Lalu kita bersiap sedia. Tapi akhirnya dia akan dengar laporan special branch. Dia akan pergi cek dengan SAMI dia. Selain daripada special branch, dia ada dia punya tukang telik dia juga, bomo dia. Boleh buat sekarang ataupun tidak. Dengar laporan SP, intelligence, tentera, special branch, polis, macam mana. Kalau buat sekarang, menang ke kalah? Kalau diberitahu semua dah siap, rakyat tak percaya, dakwah fitnah terhadap Anwar Ibrahim, rakyat tak percaya, fitnah dan dakwah terhadap DAP, rakyat dah nakkan pemimpin Melayu yang bersih, yang bayu, yang bukan macam UMNO Barisan Nasional, dapat laporan macam tu, bulan 7 pun dia tak jadi. Itu dia akan tangguh. Tapi kalau sekarang mungkin dia rasa 50-50, 50-50. Tapi kalau tunggu, mungkin lagi teruk dia akan buat. Tapi kalau dia dapat maklumat kata confirm kalah, kat Shah Alam kalah, majoriti bertambah, aku pun seronok lah. Lalu saya harap tuan-tuan